Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ini dan ataupun mendengar dari jauh di alam maya sana. Dan kita mengharapkan agar Allah istiqamahkan dalam siri kita menuntut ilmu, dan juga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu tersebut, dan yang paling penting Allah berikan ganjaran pahala yang besar, yakni syurga kepada kita nanti, dan dimasukkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan hati, yang kita lihat pada tajuk bab yang ke-8 ke surat 145 berkaitan dengan pengobatan hati. Dan kita diarahkan berdoa dengan kalimah doa, ya muqallibal qulub qallib qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, balikkan hati kami dalam keadaan mentaatimu. Ini di antara doa yang penting untuk kita bacakan, kerana kita tidak tahu kedudukan hati kita yang berbalik-balik. Pada hari ini, Masya Allah, kita istiqamah dalam siri menuntut ilmu dan cuba memahami sunnah. Tetapi kita khawatiri dan kita takuti pada akhirnya kita berubah, disebabkan beberapa ujian yang Allah berikan ataupun terpengaruh dengan beberapa perkara, akhirnya mengubahkan pendirian kita, dan itu yang merugikan kita. Merugikan kita. Kerana apa? Kerana terutamanya pada hari-hari yang terakhir kita berada di muka bumi, tiba-tiba ianya seharusnya kita mempersembahkan amalan soleh kita di depan Allah, akhirnya kita tersilap dalam siri mencari kebenaran, Allah balikkan hati kita kepada kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu banyakkan berdoa. Okey, supaya Allah sentiasa jaga hati kita, bersihkan hati kita. Jadi bab ke-8 kita telah membicarakan, dan kita telah masuk dalam bab 9, bab ke-9 kita telah menceritakan mensucikan hati dari kotoran najis. Jadi kita telah memberikan beberapa penafsiran ulama tentang wasiyabaka fatahhir, firman Allah. Jadi semuanya berpandukan kepada qaul-qaul ulama salaf, ulama 3 kurun yang terbaik. Jadi mereka memberikan pandangan dengan penafsiran mengikut penafsiran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyabaka fatahhir. Pendapat yang pertama mengatakan jiwa kamu hendaklah kamu bersihkan. Dengan arti kata lain, jiwa perlu dibersihkan sebaik-baik yang mungkin. Bagaimana kita nak membersihkan pakaian kita dengan sebaik-baik yang mungkin? Dengan menggunakan sabun-sabun yang baik, ya. Kalau boleh nak wangikan lagi. Okey. Jadi begitu juga dengan hati-hati kita, memerlukan pembersihan yang betul-betul bersih. Kerana kita nak mempersembahkan amalan kita kepada Allah. Kita akan berangkat menuju bertemu dengan Allah. Jadi biarlah kita cantik, ya, cantik-cantik untuk mempersembahkan amalan-amalan kita kepada Allah, terutamanya hati kita. Itu pendapat yang pertama, dan diikuti dengan pendapat yang kedua, kebersihan pada pakaian kita itu sendiri. Ala kulli hal, dua penafsiran ini diterima. Kenapa? Kebersihan pakaian itulah tanda kebersihan hati kita. Ya, dikaitkan. Kebersihan kedudukan kita itulah kebersihan jiwa kita. Oleh kerana itu, zahir perbuatan kita diambil kira. Ya, kerana ia melambangkan hati kita. Kalau kita cakap tak elok, berarti hati kita itu sebenarnya tak elok. Oleh kerana itu Rasulullah, Allah mengatakan qulu qawlan sadida, berkatalah kata-kata yang baik. Kerana perkataan yang baik itu adalah yang keluar daripada hati yang baik. Baik, kita sambung balik pelajaran kita. Yang kedua, menjauhi mendengar kebatilan, dah kita terangkan. Ya, kita sambung muka surat 161 ayat
alladzina tatawaffahumul malaikah. Ya. Pada pelajaran yang lepas kita telah menerangkan bahawa bagaimana orang-orang yang beriman ini mati. Ya, orang-orang yang beriman ini mati. Di dalam ayat ini Allah berfirman, surah An-Nahl ayat 32. Boleh tengok dalam Al-Quran. Kita sambungkan balik sedikit. Surah An-Nahl ayat 132, surah yang ke-16. Baik. Muka surat juzuk ke-14, muka surat 270 ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Iaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, kesejahteraanlah ke atas kamu, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan sesuatu yang telah kamu kerjakan. Okay. Jadi ayat ini kita telah terangkan bahawa bagaimana kedudukan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan ini, yang mana matinya disambut oleh para malaikat. Siapakah malaikat yang menyambut kematian kita? Sudah tentu pertama, malaikat yang sebelum kita mati itu dah ada dah kiri kanan kita. Waktu kita nazak tu ada malaikat sebelum malaikat maut datang. Kemudian barulah malaikat maut yang datang, mencabut nyawa kita. Kemudian kita dialu-alukan. Kalau roh orang yang beriman dialu-alukan naik sampai langit yang ketujuh untuk dipersembahkan kepada Allah. Kemudian di dalam kubur pula dialu-alukan. Ya, dengan soalan, 3 soalan itu dijawab. Maka itu kedudukan orang-orang yang beriman. Dan kita mengharapkan kitalah orangnya. Ya, amin. Tetapi orang-orang yang berdosa, kita dah terangkan pada ayat dalam surah Al-An'am, surah Al-Anfal dan juga surah Muhammad. Allah menceritakan bagaimana roh-roh orang yang berdosa ini tak mau keluar. Dan malaikat memukulnya. Kenapa? Kerana malaikat maut adalah makhluk yang diutuskan oleh Allah dan mengikut arahannya tanpa lengah-lengah. Dia kata time kat sini waktu keluar, keluarlah. Dia tak nak keluar maka dipukul. Di mana dalam ayat tu mengatakan dipukul bahagian muka dan pukul bahagian belakang. Kita duduk kiri kanan tak nampak. Ya, oleh kerana itu persoalan itu adalah persoalan ghaib yang hanya boleh beriman sahaja. Kemudian kalau kita tengok balik pada surah An-Nahl tadi, pada ayat yang ke-28, kita ambil ayat 27 sedikit. Okay, ayat 28 lah kita ambil. Tak payah di ni 27. Okay, jumpa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Iaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Ya, orang-orang yang
yang mati dalam keadaan yang begini masih lagi nak kelentong Allah di saat-saat hari nak mati dia. Ya. Kita akan menyaksikan ya orang-orang yang berdosa ni, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman ni, sampai di akhirat pun dia masih lagi belit. Dah dunia dia belit, di akhirat pun nak belit. Dan akhirnya Allah kenakan. Itu pasal saksi-saksi yang besar seperti tangan, mata, kepala, mulut, apa lagi, telinga, semua menjadi saksi yang menggerunkan. Kerana mereka yang menceritakan, bukan Allah yang menceritakan. Ya, maksudnya bukan malaikat saja, tapi semua anggota badan mereka menjadi saksi yang berat. Na'udzubillah min zalik. Okey, kita lihat balik dalam buku ini 161. Syurga tidak akan dimasuki oleh orang yang berhati kotor, atau orang yang di hatinya terdapat kotoran walaupun sedikit. Barang siapa yang menyucikan dirinya ketika di dunia dan bertemu Allah dalam keadaan bersih dari najis, maka ia akan memasukinya tanpa rintangan. Barang siapa yang tidak membersihkan dirinya ketika di dunia, jika najisnya adalah najis ainiyah seperti orang kafir, maka ia tidak akan memasukinya sama sekali. Dan apabila najis yang bersifat kasbiyah perolehi dari amal, maka ia akan memasukinya setelah dibersihkan terlebih dahulu di neraka dari najis tersebut, dan ia tidak akan keluar dari syurga setelah itu untuk selama-lamanya. Okey. Jadi syurga ini memang tidak ada untuk orang yang berdosa. Tetapi Ibn Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bahawa syarat-syarat untuk memasuki syurga adalah membersihkan diri. Kalau kita masih ada lagi sisa-sisa dosa, maka kita akan ditahan oleh Allah. Orang kafir satu bab. Kenapa? Dosa mereka adalah dosa kekufuran itu, kekafiran itu. Memang tidak boleh lepas. Memang tidak akan masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Tetapi orang yang beriman ini, dia ada pula kategori-kategorinya. Yang mana cantik, bersih iman dia, ya, Allah ampunkan dia dengan rahmatnya, dia akan masuk syurga. Sudah tentulah mereka yang terpilih itu para nabi. Ya, para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum yang mempunyai kelebihan mereka, terutamanya ahli Badar, yang diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Itu kelebihan mereka. Tetapi selain daripada itu, hanya Allah yang mengetahui siapa yang nak diselamatkannya. Namun jalan selamat itu ada pada tangan kita sekarang ni. Jalan penyelesaian di alam mahsyar sana ada pada tangan kita sekarang ni. Terpulang kepada kita. Kalau kita merasakan bahawa kita ni ahli syurga, ya, tersilaplah. Ya. Kerana kita belum tentu. Kita bila rasa aku ni ahli syurga, masya-Allah kan, kita langsung kadang-kadang tak mau beramal. Ya, itu masalah kita. Kita rasa terlampau seronok sangat. Tak. Kita sentiasa dalam keadaan mengharap kita nak jadi ahli syurga. Dan mudah-mudahan Allah kekal. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita ni terlampau excited sangat sampai pernah kita dengar orang kata, saya dah bertaubat dah. Saya tahu Allah Maha Pengampun. So, teruslah kan taubat ni tak. Ya, dia buatlah kerja-kerja dia yang kadang-kadang terbiasa dengan kerja-kerja yang tak baik. Tak jadi. Betul Allah Maha Pengampun. Tetapi janganlah dicabar pula keampunan Allah tu dengan dosa-dosa kita. Tak jadi. Begitu juga kefahaman-kefahaman yang salah. Seperti yang Rasul Melayu tu. Siapa ke nama dia? Abdul Qahar. Yang duduk di Semenyih tu. Semenyih. Kat mana tu? Dekat belakang zoo negara tu. Kemensah Semenyih pula, Kemensah. Okey. Grup-grup mereka cubalah tarik, ya, bercakap. Dah alhamdulillah kita pun sahabat-sahabat kita, terutama dari Jais apa semua tu, pergi ajakkan dia untuk bertaubat. Dia kata apa? Dia kata, kami ni semua ahli syurga. Kan? Kan ahli syurga. Sebab apa? Sebab Kahar kata kami ahli syurga. Sebab Rasul mereka tu, Rasul Melayu tu mengatakan mereka itu ahli syurga. Jadi mereka dah tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Inilah masalahnya bila kefahaman sesat datang dan pemikiran taksub mereka itu kepada syekh-syekh mereka, terus mereka mengatakan mereka ahli syurga, mereka terus hilang. Di situlah datang, ya, dalam cerita golongan tasawuf ni, hakikat makrifat apa tu, syariat
dan sampai satu tahap yang menyebabkan mereka ada yang tidak mau sembahyang. Dah dikategorikan ahli syurga. Nauzubillah min dzalik. Okay, syarq. Baik. Jadi dalam ayat ini, dalam bab ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan najis bersifat kasbiyah. Kasbiyah ni kita ambil, ya, kita buat amalan-amalan kasab. Kita ambil amalan, yakni kita buat sendiri. Maka Allah mengikut perhitungan Allah, rahmat Allah. Kalau Allah ampunkan, alhamdulillah. Kalau Allah tak ampunkan, maka dicelumkan di dalam neraka. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, menakutkan. Dalam siri perjalanan kita di mahsyar menakutkan sebenarnya, menakutkan. Bermula je muncul di mahsyar dah semua kategori azab. Ya, dan kecuali bagi orang yang beriman dipermudahkan. Tidak dinafikan, menyaksikan azab-azab itu, tetapi dipermudahkan. Kalau tidak bermula kita muncul, ya, muncul je dari tulang sulbi kita tu dihidupkan, bermulalah siri azab. Itu pasal kita berjumpa dengan Nabi Adam, akhirnya sampai berjumpa dengan Rasulullah, minta dipercepatkan. Bila dah Rasulullah buka, ya, doa dia kepada Allah, maka di situ dipercepatkan golongan-golongan tertentu. Ya, dan kita mengharapkan kitalah golongannya, ya, yang cuba mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Takut. Kenapa? Karena dalam bab ini, bab yang dikatakan berlaku pada titian sirat. Hafal ke perjalanan kita? Daripada beranak pula. Daripada dihidupkan dari tulang sulbi tu sampai kita masuk syurga. Hafal tak? Tak hafal. Jalan Yayasan Taklim daripada rumah sini sampai kan? Hafal kan? Alhamdulillah. Jangan buat balik tak ingat pula. Okey, begitulah kehidupan sebenarnya. Ya. Daripada berada di, apabila Allah tiupkan sangkakala yang kedua, ya, maka kita dihidupkan, ditaburkan dengan hujan seperti hujan gerimis, maka kita dihidupkan dari tulang sulbi itu. Hiduplah tubuh badan kita, tetapi lain sedikit. Ya, ketinggian kita 60 hasta setinggi Adam, ya, setinggi Adam. Kemudian tidak berpakaian, tidak berkasut dan tidak berkhitan. Kemudian Allah berikan kepada mereka-mereka tertentu terpilih dengan pakaian. Lalu kita pun mula mencari-cari ke mana nak pergi. Kerana padang mahsyar bukanlah satu tempat yang ada tanda-tanda. Ada signboard ke, ada pokok atau tak ada. Dia tanah yang rata. Maka di situ kita dalam keadaan tidak tahu ke mana nak pergi. Muncullah yang mana Rasulullah menceritakan mereka mencari start Nabi Adam sampai ke Rasulullah. Lepas tu dah dapat Rasulullah keluarkan syafaat yang diberikan. Kita memerlukan syafaat. Kerana di sana kita tak tahu kedudukan kita. Syafaat Rasulullah ada. Banyakkan berselawat. Banyakkan ittiba'ur Rasul. Ya, ikut Rasulullah. Pertahankan Rasulullah. Itu di antara syafaat yang bakal kita dapat di akhirat kelak. Kalau sekadar selawat saja, saya katakan ini masalah masyarakat kita. Ya, berselawat saja akidah sesat. Tak jadi. Berselawat saja tak mau ikut cara Rasulullah. Tak jadi. Ya, dia mesti asas dia akidah mesti clear. Mengikut Rasulullah dan datanglah selawat-selawat tu yang akan menambahkan kekuatan syafaat yang kita nak daripada Rasulullah. Ya, penting ni. Kerana kita menyaksikan ramai golongan-golongan sufi berselawat tetapi kaedah dia salah. Ya, berselawat berjoget-joget, berselawat meloncat-loncat. Kak, kita dah tua tak larat nak meloncat-loncat. Kan? Na'udzubillah. Lepas tu mengatakan Rasulullah datang dalam bentuk yaqzah, dalam keadaan sedar, menipu kepada masyarakat. Jadi bagaimana kedudukan selawat yang begitu? Pergi ke kubur, meminta doa kepada ahli kubur. Macam mana kedudukan walaupun selawat berjuta? Tak ada nilainya. Oleh kerana itu akidah mesti clear. Selawat kita bacakan dengan banyak, ya, maka di sanalah akan datang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak syafaat puasa, syafaat Ramadan itu sendiri, syafaat Quran, syafaat anak-anak yang mati di waktu kecil, dan berbagai-bagai syafaat, ya. Kita minta semua itu Allah berikan kepada kita. Baik. Kemudian apabila kita berada di mahsyar, kita melangkah satu persatu. Ya. Kita minta syafaat, lepas tu dikeluarkan satu persatu orang yang beriman dengan orang yang kafir. Mula diserahkan kitab, lepas tu dihisapkan, lepas tu dimizankan. Okey, bila dimizankan, ditimbangkan, di situlah perpisahan antara kita dengan orang kafir. Orang kafir terus masuk ke neraka selepas dimizankan. Kita terbahagi kepada dua, orang yang beriman ataupun orang yang munafik. Dua.
maka berjalan pergi ke haud, telaga, peruntukan kepada orang-orang yang beriman mengikut Rasulullah. Ahli bid'ah dan ahli munafik tidak dapat. Maka kita berada di satu tempat perhentian membezakan antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Hanya diarahkan sujud sahaja. Okay. Kemudian barulah kita berada di tempat untuk berlepas ke titian sirat. Kerana malaikat telah mengisytiharkan di sana ada syurga. Semua orang nak pergi ke syurga waktu itu. Maka disitulah pembersihan berlaku. Kalau orang yang beriman, yang bersih, tidak ada dosa, melepasi dengan mudah. Tetapi bagi mereka yang berdosa, disitulah ditarik, direndamkan dalam neraka untuk dibersihkan. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, neraka bukan sebarangan, menakutkan, menggerunkan. Ya, minta lindung kepada Allah. Bagaimana? Wallahu alam, kita cuba imani kedudukan neraka yang menakutkan. Ya, menakutkan. Kerana ini berkaitan dengan iman. Kalau tak ada iman, kita tidak akan faham berkaitan dengan neraka. Bahkan ketika ahli iman melewati jambatan, yakni titian sirat, maka mereka terhenti di atas jambatan antara syurga dan neraka. Kemudian mereka dibersihkan dari sisa-sisa kesalahan mereka yang menghalangi mereka dari syurga. Walaupun hal itu mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam neraka. Setelah mereka tercuci bersih di neraka, maka mereka diperkenankan untuk memasuki syurga. Na'udzubillah min zalik. Dan muka surat 162. Jadi ini kedudukan yang berbahaya. Kalau boleh kita ni tak mau tengok neraka. Kalau boleh tak mau langsung rasa ketakutan pada neraka di waktu itu. Ya, kita terbayangkan syurga. Tetapi Allah menceritakan pada ayat Al-Quran dan Rasulullah menceritakan pada hadis-hadis yang sahih, kedudukan ahli-ahli iman, ya, mereka yang berdosa akan dicelumkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Bergantung pada iman kita lah bagaimana ketakutan. Ambil periuk panas tu pegang. Paling kurang pegang. Ke dah tak main periuk panas, semua tekan kan. Dah tak ada dah. Ataupun semua main, okey pandah, tolong ambil. Order je kan. Dah tak ada apa dah. Adalah tak terlupa panas sejuk Ala kulli hal. Nak menceritakan cukup kepanasan di dunia ini dah mengajar kita arti kepanasan akhirat yang lebih dahsyat, lebih menggerunkan. Na'udzubillah min zalik. Allah musta'an. Baik. Yang kedua, dua kesucian. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, satu peringatanlah. Bila kita membaca kitab-kitab yang begini, kita perlu tahu bahawa jalan penyelesaian pada tangan kita masing-masing. Masing-masinglah berusaha untuk membersihkan diri. Tak ada siapa yang dapat membersihkan diri melainkan kita sendiri. Ingat tu. Walaupun orang tu berada di depan Nabi, kalau dia tak nak bersihkan diri, tak boleh buat apa-apa. Jangan kata, Ustaz tolonglah. Tak, kita. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dah berada depan Rasulullah SAW. Tak nak bersihkan diri. Tak guna. Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, tak tahu muka Rasulullah macam mana, mau bersihkan diri, sehingga Allah letakkan dalam Al-Quran kelebihan dia. Ya. Itu pasal dikatakan walaupun malaikat turun dari langit, kalau tak nak, kita tak boleh buat apa. Tak boleh nak paksa dia. Ya, fikir-fikir sendiri. Sampai masa dah tua, ataupun bila sampai mati, barulah nak bertaubat, dah tak guna waktu tu. Tak guna. Bertaubatlah walaupun sedikit pada satu hari. Bertaubatlah. Yang paling baik bertaubat secara ikhlas, fikir, menung balik, astagfirullah. Ya, okey. Jangan sekadar lafaz je, ya. Fikir, dapat sekali dalam keadaan kita fokuskan taubat kita, cukup cantik. Ya. Nilai yang terlalu tinggi. Baik. Dua kesucian. Allah dengan Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya mensyaratkan pertemuan dengannya dengan kesucian. Sehingga orang tidak boleh melaksanakan solat hingga ia bersuci dari hadas. Begitu juga Allah mensyaratkan masuk syurga pada kebaikan dan kesucian, sehingga tidak akan memasukinya kecuali orang yang baik dan suci. Masya Allah. Ya, cukup cantik. Ibn Qayyim, kefahaman mereka ni, ulama-ulama salaf ni dahsyat. Dia mengatakan bahawa hikmah Allah mensyaratkan nak mendirikan solat dengan bersuci. Siapa yang tak bersuci, hukumnya tak sah solat. Ya, seolah-olah mengisyaratkan kamu nak bertemu dengan Allah di waktu
apa ni, di waktu di muka bumi ini pun kamu kena sucikan diri kamu. Ya. Dan di akhirat pun begitu juga. Jadi pertemuan yang pertama di dunia ini kita mensucikan diri kita dengan sebaik-baiknya, dan pertemuan di akhirat nanti pun kena sucikan. Jadi pertemuan di akhirat pun bermula daripada dunia. Penyucian bermula daripada dunia. Kesucian yang dimaksudkan adalah kesucian badan dan kesucian hati. Oleh karenanya disyariatkan setelah berwuduk untuk berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Had tu je. Had tu je, ada tambahan. Okey, had ini adalah yang sahih. Wa ja'alni min ibadikas salihin, penambahan tu adalah dhaif. Ya, jadi yang sahih tu. Dan yang ringkasnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ringkasnya. Okey, maksudnya kalau kita baca had itu, maka kita dapat apa? Cepat dapat apa? Kita boleh masuk ke dalam syurga mana-mana pintu yang 8 kita kehendaki. Ingat tu pasal kita baca doa. Tapi tak tahu pun tak apa. Baca, tapi kalau tahu menambahkan kita berhati-hati supaya tak terlupa. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca selepas berwuduk asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka tidak ada halangan baginya untuk memasuki syurga dari 8 pintu. Yakni kita boleh buat pilihannya. Dan kita nak. Oleh itu kita baca. Kemudian tambahan ini, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, mempunyai kelebihan sendiri juga. Jadi kita baca. Dan wa ja'alni min ibadikas salihin, itu tidak sahih. Hadis dhaif. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Ya. Jadi kita dah bahaskan tentang penyucian diri, yang masuk di sini selain daripada tubuh badan, penyucian rohani, dan itu adalah utama dalam siri penyucian diri. Ini menunjukkan bahawa kesucian hati bisa dicapai dengan taubat kepada Allah, dan kesucian badan dicapai dengan air wuduk. Okay. Kesucian hati dicapai dengan taubat. Kecuali kesucian badan dicapai dengan bersuci ataupun berwuduk. Okey. Ketika kedua kesucian hati dan kesucian badan berkumpul menjadi satu, maka diperbolehkan masuk ke dalam syurga, berada bersama di sisinya. Subhanallah. Bila kita jaga kedua-duanya, iman kita, hati kita, dan kita jaga kebersihan wuduk kita, maka kedua-duanya ini mengisyaratkan bahawa kita boleh masuk syurga dengan selamat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita membicarakan dalam bab solat, bukan main-main. Bermula daripada wuduk itu sendiri, kena mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wuduk cara Rasulullah, kena belajar. Maaf kata, jangan sampai kita nak mati pun tak tahu lagi tentang wuduk cara Rasulullah. Sampai orang yang memandikan kita yang ajar kita wuduk cara Rasulullah, waktu tu dah tak berfungsi apa-apalah. Ya, mandikan mayat, wudukkan kita, wuduk cara Rasulullah, kita dah tak ada apa-apa waktu tu. Jangan sampai kita hari-hari yang begini kita tak tahu cara menghadap Tuhan kita. Saya tegaskan dalam bab ini, kenapa? Wallahu alam, bagi jiwa saya, kita menghadap Tuhan kita dalam siri solat 5 kali sehari semalam tu, ya, mengisyaratkan bahawa kita merindui Allah, kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah nak cara pertemuan itu lengkap. Ya. Bagaimana kita nak menghadap? Pernah saya katakan, menghadap raja-raja mesti lengkapkan ciri-ciri kita nak menghadap raja. Bermula daripada pakaiannya, bermula daripada cara berjalannya, bermula daripada nak ambil pangkatnya. Semua kena ikut protokol. Begitu juga dalam bab solat, kita nak ikut protokol kerana kita nak bertemu dengan kekasih kita Allah Subhanahu Wa Taala. Aib
bagi kita apabila di hari-hari sampai dah nak mati tidak tahu cara menghadap Tuhan. Nauzubillah. Oleh kerana itu kita datang mempelajari, kena tahu cara menghadap Tuhan. Dan kita tahu siapa Tuhan kita waktu kita menghadap. Itu pasal waktu kita menghadap yang kita dengar sebagaimana Abu Bakar bila nak melakukan solat mula pucat, dia menghadap Tuhan. Kita menghadap Tuhan, kita menghadap Rabb kita. Bukan sebarangan. Macam mana kita nak menghadap raja bila dah berada di depan raja? Macam mana agaknya? Ya? Tak tahulah, saya tak, yang mana yang berpangkat Datuk, ya, Tan Sri, Datuk Sri, semua tahu kedudukannya. Bagaimana nak menghadap dengan raja dengan keadaan berdirinya, khusyuknya, subhanallah. Itu pasal pada hari pelantikan PM yang baru ni, kita menyaksikan bagaimana mereka datang begitu begini. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau dengan raja kita beradab, berakhlak, pakaiannya masya-Allah tabarakallah, bagaimana kedudukan kita menghadap Tuhan kita? Takkanlah dengan telkong bertaik lalat. Satu bab. Ya, takkanlah kita datang lewat-lewat. Satu bab. Ya. Kalau nak menghadap raja, rasanya pukul 11, pukul 6 pagi dah ready dah. Ya. Siap, kamu cucu tinggal, anak cucu semua tinggal. Tak apa, tak breakfast. Betul tak? Tiba-tiba Allah melangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa, cerita Korean tu lagi hebat. Kan? Sibuk cerita Korea. Sibuk gulai tepoyak. Orang Perak tu. Okay. Jangan begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak menghadap Tuhan kita. Allahu Akbar. Itu pasal bila kita dapat mengikut protokol, kita tahu keagungan Allah. Ya. Raja apabila berdiri di depan, kita nak dapat pingat tu, pangkat tu, kita akan duduk diam di depan dia. Sampai raja pun kata ke depan kan. Lepas tu sekarang dia letak je kan. Ke cucuk. Saya pun tak tahu. Saya bukan datuk. Kan. Datuk pada cucu dia lah. Okay. Sampai apa juga mungkinlah kalau tercucuk badan orang tu kan. Saya salah kan. Kita tak kata tuanku salah. Dalam bab yang begitu menghadap Tuhan, kita begitu berhati-hati. Kita begitu, Masya Allah, tak tahu nak cakap apa. Tak ada pula nak garu-garu, alamak, gatal siang negara, pukul lah, apalah. Tak ada. Fokus. Dan itulah menghadap Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada kemuncak hati kita menghadap Tuhan di waktu solat itu datang begitu hebat. Apatah lagi memainkan minda kita, peranan kita memberikan fokus. Tetapi sayang, minda kita terutama solat berjemaah, imam baca, ya, kita hayal. Hilang dah. Itu sayangnya. Hilang ke mana? Wallahu alam. Hilang ke cucu ke, hilang ke bersama dengan masakan ke, hilang bersama kawan-kawan ke, ya. Oleh kerana itu, sebelum kita solat, lapangkan diri kita. Ketenangan itu akan datang. Okey? Jadi, benda ni amat penting. Inilah menunjukkan bahawa kesucian hati bisa dicapai dengan taubat kepada Allah dan kesucian badan bisa dicapai dengan air wuduk. Ketika kedua kesucian hati dan kesucian badan berkumpul menjadi satu, maka diperbolehkan masuk ke dalam syurga, berada bersama di sisinya. Allah musta'an. Kita mengharapkan Allah membantu kita dari sudut amalan-amalan kita ini supaya kita sentiasa bersungguh-sungguh menghadap dia dengan keadaan yang bersih. Yang ketiga, makna Allahumma tahhirni. Ya Allah, bersihkan aku. Saya pernah bertanya kepada Syekhul Islam tentang makna doa Nabi. Siapa Syekhul Islam ini? Ya. Penulis ini ialah Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Mereka adalah anak murid bagi Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya. Dia di antaranya Ibn Kathir, Imam Az-Zahabi. Ini semua anak-anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Saya pernah bertanya kepada Syekhul Islam tentang makna doa Nabi, Allahumma tahhirni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Wahai Allah, sucikan diriku dari dosa-dosaku dengan air, salji dan embun. Ya. Nampak macam itu, tetapi ia menjadi hujah para ulama yang mengisyaratkan bahawa tiga air ini boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Wahai Allah, sucikan diriku dari dosa-dosaku dengan air, salji dan embun. Bagaimana dosa-dosa dibersihkan dengan semua itu? Apa faedah penyebutannya? Pengkhususan bersuci dengan itu semua.
Di dalam riwayat yang lain disebutkan redaksi al-ma'ul barat, air yang dingin, padahal air panas lebih baik untuk membersihkan. Syekhul Islam menjawab, dosa membuat hati panas, najis dan lemah, sehingga hati menjadi surut dan api syahwat terus berkobar dan mengotorinya. Kerana dosa ibarat kayu bakar yang membuat api semakin berkobar. Oleh karenanya setiap kali dosa bertambah banyak, maka api dalam hati semakin besar dan melemahkannya. Sedangkan air bisa membersihkan noda dan memadamkan api. Apabila air tersebut dingin, maka ia akan mewariskan kekuatan dan ketahanan tubuh. Dan apabila disertakan dengan salji dan air embun, maka pengaruhnya akan semakin kuat terhadap ketahanan tubuh sehingga lebih cepat menghilangkan bekas-bekas dosa. Masya Allah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam bahaskan kalimah ini cukup cantik. Ya, kita pun tak terfikir. Kalau ditanya pun saya hari ni boleh jawab. Kalau tak sebelum ni pun tak faham. Okey, Syekhul Islam menjawab, dosa membuat hati kita panas, najis dan lemah. Ingat, itu kaedah. Dosa membuatkan hati kita panas, najis dan lemah. Dosa membuatkan hati kita keras. Tuan-tuan dan perempuan, kita dapat menilaikan bila kita lakukan dosa, kita rasa tak tenang, rasa serabai. Serabai, apa ya? Serabut. Serabut. Rasa serabut. Memang itu berlaku. Bagi orang-orang yang melakukan dosa, dia begitu keadaannya. Serba tak kena. Dan dia akan mengganggu siri amalan-amalan solat kita. Jadi lemah, jadi malas. Itu pasal kadang-kadang bila kita melakukan solat, ya, disunnahkan untuk qabliyah wa ba'diyah tu main peranan kedudukan solat fardu kita sebenarnya. Bila kita dalam keadaan berdosa, dia akan menghilangkan sikit solat sunat tu, mula kita jadi malas nak buat. Ya, kita malas, tiba-tiba malas sebab tu dosa. Dia akan hilangkan sikit. Syaitan pun ajak, okey, tinggalkanlah, tak apa. Boleh qada, kata, buatlah, kan. Lepas tu tak buat. Biasa kalau dah lepas, susah nak buat. Lepas tu mula dia mainkan solat fardu. Dia lambatkan. Ya, okey, tak apalah, lambatkan sikit. Tengok bagaimana syaitan mempermainkan kita disebabkan dosa-dosa kita. Dia jadi begitu dan akhirnya menyebabkan hati kita hitam. Okey, oleh kerana tu dalam bab ini Syekhul Islam mengatakan dosa membuat hati panas, najis dan lemah, sehingga hati menjadi surut dan api syahwat terus berkobar dan mengotorinya. Orang yang buat dosa, dia tidak akan bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Datang kadang-kadang malas je, tak apalah, you all buat dululah. Dia dah mula mengatakan itu, memang dia dah surut dah. Selalu dia yang awal, tetapi bila tiba masa, dia surut. Begitulah keadaan iman sebenarnya, turun dan naik. Tetapi kena faham elok-elok, kadang-kadang dosa ini yang menyebabkan kita surut. Maka dengan adanya istighfar, di sini dikatakan kerana dosa ibarat kayu bakar yang membuat api semakin berkobar. Oleh karenanya setiap kali dosa bertambah banyak, maka api dalam hati semakin besar dan melemahkannya. Sedangkan air bisa membersihkan noda dosa dan memadamkan api. Jadi oleh kerana itu air berfungsi untuk memadamkan api. Kita ambil uduk, dia akan padamkan segala-galanya. Apabila air tersebut dingin, maka ia mewarisi kekuatan dan ketahanan tubuh. Dan apabila disertakan salji dan air embun, maka pengaruhnya akan semakin kuat terhadap ketahanan tubuh sehingga lebih cepat menghilangkan bekas-bekas dosa. Tu doa Allahumma tahhirni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini di antara doa-doa yang warid dalam hadis yang sahih. Ya, subhanallah. Kita boleh beramal. Ini juga termasuk dalam solat doa istiftah kita. Ya. Salah satu doa dia. Ustaz, untuk doa ni maknanya kita lebih afdal mandi air sejuk lah. Taklah pula. Itu kalau badan kita panas. Ini berkaitan kalau kita berdosa. Ya, kita berdosa. Diperumpamakan begitu. Jadi kalau kita berdosa, ambil uduk, solat. Itu. Dan beristighfar. Yang paling penting beristighfar. Kenapa dikaitkan istighfar itu seperti benda-benda yang beginilah. Tapi tidaklah maksud digalakkan mandi air sejuk. Kalau tak ada water heater tu, mandilah air sejuk, kan? Kalau ada budak-budak kalau suruh mandi air sejuk, jawabnya tak pergi sekolah lah dia. Ya, malas nak mandi. Ala kulli hal nak menceritakan
kedudukan dan pembersihnya adalah istighfar. Ini adalah maksud dari perkataan dan masih memerlukan penjelasan dan keterangan tambahan. Ketahuilah bahawa di sini terdapat 4 perkara yang 2 terlihat dan 2 lagi bersifat maknawi. 2 dapat dilihat, 2 lagi bersifat maknawi. Najis yang bisa dihilangkan dengan air ada 2 hal yang konkret, dan bekas dosa yang hilang bersama taubat dan istighfar ada 2 hal yang maknawi, yang tersembunyi. Sedangkan baik dan hidupnya hati juga kesenangannya tidak akan sempurna kecuali dalam 4 hal tersebut. Masya Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni dia spesialis dalam bab ini, ya. Dia teliti kan sampai begitu sekali, ya. Jangan kata salah pula, kenapa nak teliti begitu sekali. Tak, kerana nak menerangkan supaya difahami. Tapi bila sampai ke puncak kadang kita pula tak faham, ya. Okey. Nabi menyebutkan satu bahagian sekaligus mengingatkan pada bahagian yang lain, sehingga perkataan yang mengandung 4 hal tersebut secara ringkas dan jelas seperti dalam sabdanya tentang doa setelah wuduk, wahai Allah, jadikan diriku termasuk orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Doa ini mengandungi 4 hal di atas. Okey. Berarti doa kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin mengandungi 4 perkara. Dan di antara kesempurnaan penjelasan Rasulullah dalam realisasi kebenaran berita dan perintahnya adalah bahawa Nabi menyerupakan perkara maknawi abstrak yang diminta dengan sesuatu yang konkret. Hal seperti ini sangat banyak dalam sabdanya sebagaimana dalam hadis Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Salillaha ta'ala al-huda was-sadad wadhkur bil huda hidayataka at-tariqu wadhkur bis-sadad tasdidaka as-sahm. Mintalah petunjuk dan kelurusan perbuatan kepada Allah. Mintalah petunjuk Allah sebagaimana kamu meminta petunjuk jalan, dan mintalah kelurusan sebagaimana kamu meluruskan anak panah kepada sasaran. Ya, ini perumpamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mintalah petunjuk dan kelurusan perbuatan kepada amalan. Ya, maksudnya kita minta Allah bagi petunjuk kita supaya sentiasa berada dalam jalan yang lurus. Tuan-tuan dan puan-puan, kita faham Quran dan Sunnah pun bukan di atas jalan yang lurus. Kita yang cari, ya, dengan izin Allah. Kadang-kadang kita tak sengaja, alhamdulillah Allah bagi petunjuk, itulah jalan lurus kita. Saya teringat kisah Saidina Hamzah, kan. Saidina Hamzah bukan masuk Islam terus begitu je, dia mengucap masuk Islam. Kenapa? Ya, Allah nak bagi petunjuk kepada Saidina Hamzah. Disebabkan dia menyayangi Rasulullah sebagai anak saudara dia, kabilah dia. Ya, tiba-tiba Abu Jahal pergi lepuk, pergi mempermainkan Rasulullah, letak benda yang tak betul, perut binatang pada belakang Rasulullah sewaktu dia sujud. Kita tahu kisahnya. Dia balik daripada memburu dengan bawa anak panah terus ke dalam Masjidil Haram, cari Abu Jahal, lalu lepuknya. Dia pukullah Abu Jahal. Waktu tu tak ada siapa yang berani dengan Abu Jahal. Lalu dia mengatakan, kenapa kamu ganggu Muhammad? Kamu buat Muhammad begitu. Sedangkan aku berada di atas agama Muhammad. Sedangkan dia belum lagi Islam waktu tu. Ya, disebabkan macam tu. Dia berkata, kenapa kamu ganggu Muhammad sedangkan aku berada di atas agama Muhammad? Lepas tu dia tinggalkan. Lepas tu dia fikir, lah, kenapa aku sebut macam tu, ya? Sedangkan aku belum lagi Islam. Tetapi dia terlepas sebut itu menyebabkan dia Islam. Nampak tak? Allah nak bagi petunjuk dalam keadaan bentuk-bentuk yang begitu. Subhanallah. Jadi kita pun begitu juga. Petunjuk-petunjuk Allah tu, Allah akan bagi kepada kita melalui berbagai-bagai. Tak dinafikan dengan kesungguhan kita. Kita berdoa, kita mengharapkan Allah bagi. Kadang-kadang bukan disebabkan itu. Ya, subhanallah. Baik. Jadi kita kena minta petunjuk dan kelurusan perbuatan kepada Allah, amalan kita. Sebagaimana Rasulullah kata, mintalah petunjuk sebagaimana kamu minta petunjuk jalan. Kita nak pergi satu tempat memerlukan petunjuk jalan, tanya orang, orang pun tunjuk jalan. Seperti mana kita nak datang ke satu tempat memerlukan petunjuk jalan yang tepat, maka kita ada Google Maps sekarang. Kita ada Waze. Alhamdulillah. Kita percaya, rasanya tuan-tuan dan perempuan beriman dengan
Google Map tu kan. Ya, betul, inilah jalan. Tak nafikan. Pasal saya pun macam tu. Tapi dalam masa yang sama, saya kadang-kadang cuba lawan Google Map. Pasal apa? Kita tahu jalan dekat kan, jalan kampung, dia tak tahu. Kan? Ala kulli hal. Baik. Hadis ini mengandungi pelajaran dan nasihat yang sangat baik kerana Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Talib apabila memohon petunjuk kepada Allah menuju redha dan syurganya agar membuat pemisalan kondisi sebagai seorang yang musafir tersesat dan kehilangan arah. Lalu tiba-tiba datang seorang yang mengetahui selok-belok jalan. Kemudian ia meminta untuk memberi petunjuk arah jalan kepadanya. Seperti itulah jalan menuju akhirat yang diumpamakan dengan perjalanan yang ditempuh oleh seorang musafir. Ya, jadi itulah perjalanan kita menuju akhirat memerlukan petunjuk. Kebutuhan musafir kepada hidayah Allah dalam menempuh jalannya lebih besar daripada keperluan seorang musafir yang akan pergi ke suatu negara terhadap orang yang menunjukkan arah yang mengantarkannya sampai pada tujuan. Ya, diperumpamakan berarti kita memerlukan petunjuk sampai akhir jalan tu, seperti mana kita memerlukan petunjuk waktu kita musafir. Jadi petunjuk Allah itu sampai kita mati, kita harapkan. Begitu juga dengan kelurusan perkataan dan perbuatan yang diumpamakan dengan pemanah. Jika anak panahnya tepat sasaran, berarti ia telah meluruskan anak panahnya dan tidak terjerumus dalam kebatilan. Begitulah orang-orang yang benar dalam perkataan dan perbuatannya, setara dengan orang yang tepat memanah. Maksudnya, ya, minta Allah tepatkan amalan kita bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Ya, kita ni berkata dan berbuat juga. Kita nak kita berkata dan berbuat, kita luruskan. Apa yang kita kata, kita buat. Apa yang kita buat mengikut Quran dan Sunnah itu. Seperti orang yang memanah, tahu tak ibu-ibu, ya, tuan-tuan dan perempuan, memanah ini bukan senang. Kita ada panah, cuba panah dekat macam ni. Dekat macam ni boleh lagi. Ya, dalam 3-4 meter, tengok. Nampak aja, tak boleh, tak tepat. Saya banyak kali buat tak tepat. Dekat, ya, memerlukan kemahiran dalam bab itu. Tanya kepada polis tu, ya, mula-mula dia berlatih tembak tu dekat macam ni, dekat je, tak kena. Ya Allah, kita tengok macam dalam cerita tu, tembak tum pejam mata pun boleh kena. Itu cerita. Ya, kartun banyak. Tetapi hakikat susah. Ya, oleh kerana tu dalam bab ini kena minta. Ya, Allah betulkan perkataan kita, Allah betulkan amalan kita, dan betul amalan mengikut Quran dan Sunnah. Ya, subhanallah. Hal seperti ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Memang bekalan takwa yang terbaik. Ini ayat turun dalam berkaitan dengan haji. Kita berada di medan haji, kita tahu, ya Allah, kalau bukanlah takwa dalam hati seorang tu, haji jadi kelang kabut semua. Ya, kena pula orang Malaysia datang dengan haji package yang mahal-mahal. Sakit. Bukan sakit apa, bila buat tak ada air dah bising, macam kita lah. Ya, buat silap sikit dah bising. Saya bayar mahal. Tu dia dikatakan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah katakan berbekallah. Bekalan takwa itu yang akan menentukan haji kita tu baik ke tidak. Ini sebelum haji dah orang langgang, itu tak kena, ini tak kena. Saya pernah sampai satu tahap, mana makanan Malaysia? Duduk di Mekah nak makan Malaysia. Itu tahun 90-an. Ya. Subhanallah. Ya. Susah. Sabarlah. Kita duduk di tanah luar, tanah Arab kan. Kena hidup cara mereka sedikit. Sabar. Alhamdulillah, kalaulah zaman itu, ya, tuan-tuan dan perempuan tak sampai, tak tahulah sampai tak tahun 90-an buat haji. Ada. Mina tu macam mana? Ya. Mina tu tak ada hotel. Adalah satu hotel buruk tu. Alhamdulillah waktu tu saya handle package A. Ya, mereka duduk kat situ. Itulah paling cantik. Yang paling cantik, selera apa semua tu, itulah paling cantik. Kan? Kena sabarlah. Orang lain tak ada hotel. Kita dapat hotel waktu tu. Tempat melontar, kalau keluar je terus nampak tempat melontar. Tak ada tingkat-tingkat. Terus pergi, melontar lah. Senang. Senang, ya Allah.
Tapi tak ada ke hotel yang lain? Oh boy, sabar je lah. Ustaz, tak larat lah Ustaz. Saya, bukan tak, Ustaz, saya nak kena balik ke Mekah. Kenapa? Kan Rasulullah buat kat Mina, tidur di mabit di Mina kan. Sebab saya nak lakukan solat di Masjidil Haram, satu solat 100,000 kan pahala dia. Rasulullah lebih tahu. Alasan tu hanya alasan nak duduk hotel Mekah, itu je kan. Sini hotel teruk kat Mina. Tuan-tuan dan puan-puan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekalan iman tu yang paling penting. Sabar, diikuti dengan sabar, iman kita yakin ya bahawa janji-janji Allah tu betul, insya-Allah. Maka itu tak akan memudaratkan apa-apa kesusahan. Alhamdulillah. Ya, kita kena sabar dalam bab-bab yang begini. Subhanallah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mula handle grup pada tahun 97, 98. Sampai hari ini kita tahu perangai manusia. Tapi itulah bekalan yang terbaik. Ya, bersabarlah. Wallahu a'lam. Allah memerintahkan orang-orang yang akan pergi haji untuk membawa bekal dalam perjalanannya, dan dia melarang pergi tanpa bekal. Kemudian Allah memperingatkan akan bekal perjalanan akhirat, iaitu taqwa. Sebagaimana orang yang musafir tidak akan sampai ke tempat tujuannya kecuali dengan pembekalan yang memadai, begitu juga dengan orang yang menuju Allah, ia tidak akan sampai kecuali dengan bekal taqwa. Maka kemudian Allah mengumpulkan dua bentuk yang membawa pembekalan ini, ya. Dua-dua tu amat penting. Ya. Bekalan dunia dan bekalan untuk akhirat. Maka kita perlukan kedua-duanya. Jadi itu misalan yang Allah berikan. Kemudian termasuk juga firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Jumpa? Okey. Surah yang ke-7. Juzuk ke-8 ayat 26. Muka surat 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Okey. Allah mengumpulkan dua bentuk perhiasan, iaitu perhiasan badan berupakan pakaian, dan perhiasan hati berupa ketakwaan. Perhiasan lahir dan perhiasan batin, serta kesempurnaan lahir dan batin. Jadi perumpamaan ini Allah bagikan dua perkara, luar dan dalam. Maka kedua-duanya kena jaga. Perhiasan hati paling penting. Perhiasan zahir nombor 2. Ya, jadi perumpamaan ini Allah bagikan kepada kita. Kenapa? Perhiasan hati itu yang paling diutamakan. Allah berfirman lagi, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dalam ayat ini Allah meniadakan kesesatan yang merupakan derita hati dan roh, serta meniadakan celaka sengsara yang juga merupakan derita badan dan roh. Maka Allah memberikan nikmat hati dengan hidayah
dan nikmat badan dengan kemenangan. Jadi dua perumpamaan juga. Kemudian di antara juga perkataan isteri Al-Aziz tentang Yusuf ketika perempuan lain yang mencela memperhatikan rasa senang kepada Yusuf. Wanita itu berkata, okey, ini berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf nak di mana Ibn Qayyim Al-Jauziyah membuka cerita sedikit tentang kisah Nabi Yusuf. Okey, kita tengok dalam surah Yusuf. Siapa Nabi Yusuf ni? Anak kepada Nabi Yaqub. Yaqub dia berkahwin dua. Anak isteri yang pertama, saya tak ingat nama Lia ke? Wallahualam. Mendapat 10 orang anak. Kemudian isteri yang kedua dapat 2, Yusuf dan Bunyamin. Asalnya Yaqub memang nak kahwin dengan mak kepada Yusuf Bunyamin. Apa nama? Nama dia Rahil. Tetapi rupanya adat macam kita lah, adat kita kan. Waktu Nabi Yaqub meminang pula, lama pula tu. Bukan macam kita, berapa pinang kita meminang? 1,000, 10,000, 20,000 kan. Ya, hantaran tu. Hantaran mereka duduk kerja dengan pak mentua berapa tahun. Kalau kita macam tu, zaman sekarang harus tak kerja dah. Ya. Dia duduk beberapa tahun macam kisah Nabi Musa nak menjadi kepada berkahwin dengan Safurah, ya. Dia mempunyai akad, mahar dia duduk bekerja selama 8 tahun. Tetapi 10 tahun itu, 2 tahun tu 2 tahun itu sebagai tambahan, ya, sebagai satu kebaikan Nabi Musa lah. Jadi 10 tahun. 10 tahun. Macam mana tu? Kita anak menantu duduk sebulan dah rimah dah. Ya, nak duduk 10 tahun. Okey. Jadi Nabi Yaqub minat kepada Rahil lah. Jadi dia, wallahualam macam mana siri akad dia, kita tak faham. Tapi yang paling penting, selepas dia duduk tu, waktu dia nak ambil isteri tu, tiba-tiba bapak dia kata bagi kakak dia. Lah, saya nak adik dia, bukan kakak dia. Tak boleh langkah bendul, dia kata. Tak boleh langkah bendul rupanya zaman tu. Macam zaman sekarang. Kalau langkah bendul kena apa? Sepasang kan. Saya terkejut baru ni saya wakil seorang tu, dia tak cerita pula orang ni ada adat-adat dia. Kan? Kita masuk meminang, okey, jadi kalau ikutkan kena bagi satu cincin untuk kakak dia. Terkejut saya kan. Tak tahu pula, saya kata kat dia, kenapa tak beritahu? Okey. Nasib baik dia tak suruh, kamu kena ambil akak dia, tak boleh langkah bendul. Padan muka dia. Jadi Nabi Yaqub duduk lama. Rasanya kalau ikutkan 10 tahun tu, lebih kurang begitu. Akhirnya dapatlah si kakak dia ni, lepas tu dapat 10 orang anak, lepas tu mati. Lepas mati tu barulah dapat Rahil. Dia kahwin dengan Rahil. Okey, Rahilah ataupun Rahil, maka dia kahwin. Maka dapatlah anak dia Yusuf dengan Bunyamin. Dan diberikan perumpamaan yang mana kecantikan Yusuf dan ibunya separuh kecantikan Adam. Kan, separuh kecantikan Adam. Padahallah Nabi Yaqub menunggu kan. Pasal apa? Rahil cantik. Dan cantik dan baik. Pasal para Nabi atas wahyu kan. Jadi kahwin, dapatlah Yusuf, dan Yusuf mempunyai kecantikan cukup dahsyat. Dalam sejarah dunia, dari dulu sampai sekarang, tak jumpa orang yang secantik Yusuf. Perempuan pun tak cantik. Kalah perempuan pada ketika itu sampai sekarang. Kenapa? Kecantikan Yusuf yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, tidak ada tolok bandingnya. Tengok dah gila dah. Ya, tengok. Oh, handsome. Cantik. Tak tahu kecantikan dia. Sehingga kan dalam sirah mengatakan, kalau dia nak berbicara dengan orang perempuan, balik tabir. Terbalik pula. Ya, orang lelaki nak berbicara dengan perempuan, balik tabir. Ini terbalik. Orang perempuan nak berbicara dengan Nabi Yusuf, balik tabir. Kenapa? Takut dia tergoda. Ya, orang perempuan tergoda dengan Nabi Yusuf. Okey, kita tengok sedikit kecantikan Yusuf ni dalam siri ni.
supaya kita tahu bahawa kecantikan tidak pernah menghalang dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Ini kita baru cantik tipu pun. Cantik make up je. Lupa nak solat sebab apa? Tak boleh lah saya make up untuk tak. Ini mula lah. Okey, surah Yusuf. Juzuk 13, surah yang ke-12. Bismillah. Okey, ayat dia kita ambil ayat ke-30. 238, muka surat 238, juzuk ke-12. Okey, kisah Yusuf ini di antara perkara yang amat penting supaya kerana Allah mengatakan ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Dan konsep anak angkat yang perlu kita jaga. Dalam konsep anak angkat ada syarat-syarat dia. Di antara tidak boleh binkan kepada kita. Satu, kalau anak angkat tu lelaki, ada adab dia dengan adik-beradik perempuan dan mak. Kena jaga. Dan kalau anak angkat tu perempuan, ada adab dengan adik-beradik lelaki dengan bapa, kena jaga. Aurat dia kena jaga. Semua ketat. Ya, kecuali jika disusukan. Yang diambil waktu kecil disusukan jadi anak angkat dalam bentuk anak susu. Itu tak apa. Okay, itu tak apa. Aurat maksudnya dari sudut aurat tu terjaga. Cuma harta pusaka tidak boleh diwarisi. Kan dia hanya mendapat hibah di situ. Kenapa dalam ayat ni Allah mengajarkan kita, okey? Betapa anak angkat bila tidak jelas kedudukannya, hanya sekadar ambil anak angkat terus letak begitu, dia akan jadi fitnah dalam bab ini. Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Okey, kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha ni ada hikmah yang terkandung. Pertama, Zulaikha ini isteri kepada menteri. Jadi Nabi Yusuf daripada dalam telaga dikeluarkan masuk pasar hamba dan akhirnya dia menjadi anak angkat kepada menteri. Dan Allah berikan kelebihan itu, menteri itu tak beranak pula. Tak ada anak. Ini di antara wallahualam, adakah dia daripada keturunan Fir'aun? Menteri ini ataupun bagaimana kedudukannya, kerana keturunan Fir'aun terkenal tidak memiliki anak banyak. 1, 2 ataupun tak ada. Terpaksa Fir'aun di zaman Nabi Musa tak beranak. Isteri dia tak beranak. Fir'aun pula. Okay, isteri dia tak beranak. Jadi dia mengambil Musa sebagai anak angkat. Jadi dalam kisah tu, bila dia kata kepada isteri dia, jaga elok-elok, lalu Nabi Yusuf dijaga elok-elok, dengan arti kata lain dia mendapat pendidikan sebagai anak menteri. Dan dia mahir dalam bahagian pengetahuan ekonomi. Dan diberikan kelebihan pada waktu itu bahagian mentakwil mimpi. Dua subjek ini amat kemahiran Nabi Yusuf. Di samping itu kita tahu bahawa akidah yang dianuti masih lagi bawa akidah Nabi Yaqub. Dia belajar dah daripada Nabi Yaqub, seolah-olah budak ni dalam usia mungkin dalam 10 tahun agak Nabi Yusuf ni. Ya, 9-10 tahun dia dah ada maklumat tentang ayah dia tu Nabi. Dan dia telah tahu beberapa berkaitan dengan akidah. Okey. Kemudian kita tahu dalam kisah ni, bila dah usia dia dah remaja, bila remaja handsome. Jadi si isteri menteri ni, kita nak sebut rasa tak sedap pula Ya, orang kata, maaf kata, datin Sri ni pun kan kaedah yang diguna pada zaman tu tak adalah disebut macam tu. Tetapi kaedah isteri-isteri menteri ni bila seorang menteri, isteri dia mesti nak make up, nak kemaskan, ialah sampai tak nampak diri itu tua. Jadi kemunculan dia nampak sentiasa muda. Dan Nabi Yusuf tetap handsome. Bila dia tengok mak angkat dia tu nampak muda juga. Tapi mula dia tak nak dalam bab ini terpengaruh dalam perkara-perkara syaitan ni. Tetapi bila kita saksikan dalam kisah ayat tersebut, berlaku pujuk rayu, hampir-hampir syaitan mengacau Nabi Yusuf, Allah bantu dia dan selamatkan dia, dan akhirnya sampailah dia dimasukkan dalam mahkamah. Ya, ditanya siapa yang bersalah dalam bab ini, ataupun untuk mencari hukuman siapakah yang bersalah, Yusuf ataupun Zulaikha. Maka saksi itu di kalangan keluarga Zulaikha ataupun orang-orang yang berada bersama Zulaikha mengatakan
Jika baju tu cari di depan, Yusuf yang bersalah. Kerana dia cuba pegang Zulaikha, Zulaikha cuba tepis. Okay? Tetapi kalau cari di belakang, berarti Zulaikha yang salah sebab Zulaikha pergi tarik Yusuf. Okey, didapati baju itu cari di belakang. Kemudian berlakulah. Kenapa bila masuk mahkamah dia jadi isu apa? Kalau dalam rumah aja tak apa, selesai dah, tutup, diam kan. Tetapi bila masuk mahkamah, benda tu jadi berita. Dan menjadi berita yang paling menarik sekali, berita ini berlaku di kalangan kaum wanita. Maaf kata, mak datin-datin semua mengetahui. Dan mereka pula jenis orang perempuan. Maaf kata, orang perempuan cepat tak sampai berita? Bukan saya yang cakap tu, saya. Laju, zoom. Orang perempuan cepat je sampaikan berita. Itu pasal dikatakan sejarah, kalau nak bagi sebar cerita, bagi kat orang perempuan. Zoom, cepat je. Orang lelaki lambat, dia banyak alasan dia. Tapi orang perempuan cepat. Okey, jadi di sinilah puncanya. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ke-30. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan wanita-wanita di kota itu berkata, isteri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ada mengumpat dah. Ya. Dia mengumpat. Tak malu betul. Suka pada anak angkat dia. Tak senonoh betul. Cakap. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati dalam siri umpatan. Dia ada dua hukum di sini. Yalah, mengumpat tu dah berdosa. Kedua, kalau tak tahu, diam. Ya, kita tak tahu realiti sebenarnya apa cerita. Itu pasal kalau masalah rumah tangga orang, kita tak masuk campur. Jangan masuk campur. Kita tak tahu apa hakikat dia. Biar dia letak kat mahkamah, settlekan mahkamah. Biarkan. Kalau kita masuk campur, berhati-hati. Ada yang tak kena nanti. Okey. Kemudian yang kedua, ya, bila dengar tu, Zulaikha ni perempuan yang cerdik, bukan sebarangan. Dia ada wajah, ada gaya, tetapi ada otak dia, cerdik. Okey, kita tengok. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alayhinna. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Maka tatkala wanita itu, yakni Zulaikha, mendengar umpatan cecaan mereka, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat-tempat duduk dan diberikan kepada mereka masing-masing sebilah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, okey, Masya Allah, Zulaikha ni baik. Ya, orang umpat dia bagi hadiah. Baik tak? Ikut kaedah hukum, ya, memang baik. Memang baik. Orang bagi, orang umpat kita bagi kopi. Aku umpat dia. Ini berlaku pada cucu-cucu Nabi. Ya, tak ingat siapa nama dia, Zainal Abidin ataupun siapa, ya. Yang mana kisahnya, cicit dia tu, orang umpat dia. Dia bagi hadiah. Lah, aku umpat dia bagi hadiah. Sebab apa? Bila kamu mengumpat, kamu telah memberikan pahala kepada aku. Jadi aku bagilah hadiah sebagai balasan. Lepas tu dia tak mengumpat dah. Itu kaedah bagi orang yang mengumpat. Jadi di sini Zulaikha baik tak? Tak nak kata baik. Zulaikha bagi bukan untuk itu. Zulaikha bagi untuk merancang satu perkara. Makar. Ini dikatakan penipuan. Berbahaya, muslihat.
yang disebutkan muslihat wanita berbahaya. Ini orang lelaki. Kita ada seorang, dua je ni. Ya, muslihat wanita berbahaya. Jatuh satu kerajaan Bani Israel disebabkan seorang perempuan. Ya. Naik satu kerajaan disebabkan seorang perempuan juga. Seorang ibu yang membuai anaknya, mendidik anaknya, naik satu kerajaan. Ya, Nabi Musa misalan kan. Okey, begini. Apabila kita melihat tatkala Zulaiha mendengar umpatan-umpatan, baik-baik jangan mengumpat, ya. Orang wanita ini dia akan merancangkan, lalu dia panggil, ada jemputan, okey kita jemputan makan. Orang jemputan makan biasa tak tolak. Ya, memang tak tolak. Kalau dia naik wheelchair pun dia akan datang. Maka dipanggil mak-mak datin ini, ya, maaf katalah saya sebut begitu kan pasal title menteri-menteri ni. Maka dipanggil macam inilah, dipanggil duduk, okey, duduk menunjukkan ulama mengatakan zaman itu pun dah menunjukkan mereka ni moden. Maksudnya makan pakai pisau, nak potong daging, potong apa. Okey, tapi tak tahu dia gunakan pertama pisau yang tajam. Ini memang nak kena. Kan? Lepas tu, benda yang boleh dipotong atas tangan. Apa yang boleh dipotong atas tangan? Biasanya buah-buahan lah dipotong. Kan? Okey. Maka, lalu mereka didudukkan di tempat-tempat, diberikan kepadanya masing-masing sebilah pisau. Kemudian dia berkata, okey, bayangkan, begini keadaan dia. Begini keadaan dia. Semua, Nabi Yusuf nak dikeluarkan. Okey. Orang ni semua duduk menghadap ke depan sambil pegang pisau. Lalu dikatakan, wahai Yusuf, keluar. Pergi layan nanti-nanti kamu tu. Kan? Yusuf tak tahu cerita. Yusuf akur pada mak angkatnya. Ya, dia bukan anak budak yang jahat. Dia memang budak yang baik. Dia tak ada haka. Jadi dia tak tahu rancangan mak dia, mak angkat dia. Lalu dia keluar. Yang mak-mak datin ni baru pertama kali tengok Yusuf. Selama ni tak pernah tengok. Selama ni umpat je. Ya. Bila dia tengok Yusuf, ni dia kalimah dia. Wa qulna hasya lillah. Apa dia? Maka tatkala wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada kesematan dan mereka melukai jari tangannya. Dan mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanya malaikat yang mulia. Subhanallah, dalam potong tangan tu tak sakit. Disebabkan tengok seorang manusia yang smart. Boleh bayangkan, kalau tak sakit tu berarti tak rasa langsung. Kita kena sikit pun dah. Berarti dahsyat. Kecantikan Yusuf dahsyat ya. Sampai Yusuf nampak mereka dah potong tangan, tak rasa apa-apa. Di situ datang fikiran Yusuf. Apa ni sebenarnya kan? Dah semua dah kena, baru Yusuf berunduk. Cepat-cepat masuk. Dia tahu mak apa dia? Mak angkat dia sedang merancangkan sesuatu. Bila dah kena begitu, ya. Semua terkerat jari tangan dia. Disebut sini tangan tu maksud jari lah. Bukan terkerat sampai tangan ke ketiak tu. Tak. Jari-jari tangan. Tuan-tuan dan perempuan nampak tak? Memang takkan boleh bayangkan. Kerana tak ada contoh. Ini kalau bagi Ustaz Fadil lalu, nak muntah aku tengok. Ada. Tak selera. Ada makanan pun tak selera. Ini Nabi Yusuf. Subhanallah. Hebat. Ya, subhanallah. Hebat. Kecantikan Yusuf. Tak apa. Okey, kita kena faham zaman-zaman dulu sebenarnya risalah wahyu tu ada, tetapi mereka kadang-kadang beriman separuh, tak beriman separuh. Macam kafir jahiliyah kan, orang-orang kafir Quraisy, dia beriman kewujudan Allah, tapi dalam masa yang sama dia mensyirikkan Allah. Di zaman Nabi Ibrahim sendiri, mereka percaya adanya Allah Tuhan yang satu, dalam masa sama mereka percaya pada Tuhan yang lain. Ya, itu semua berlaku pada zaman semua zaman lah. Dan mereka percaya pada malaikat, kewujudan malaikat, tapi kepercayaan mereka malaikat tu bentuk macam mana, dia jadi lain-lain lah. Semua perbicaraan tu memang ada pada zaman-zaman dahulu. Memang ada, ya. Okey. Jadi di sini akhirnya di sinilah datang bendanya. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunni
مكنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang yang hina. Apa? Faham tak apa maksud tu? Zulaikha bila dah selesai acara tu, Yusuf masuk. Masuk Yusuf. Orang lain baru, Allah, berdarahlah tangan kan. Lalu Zulaikha mengatakan, dengar sini semua. Kamu baru hari ni tengok, kejap ni tengok, dah sampai terpotong tangan. Kan? Baru kejap ni tengok, dah sampai terpotong tangan, tak terasa apa-apa. Aku tiap-tiap hari aku menyaksikan dia. Bagaimana keadaan jiwa aku, kan? Oh, lepas tu barulah mereka akui. Nampak tak? Dan ayat yang berikutnya menceritakan mereka, ya, Zulaikha ni bermula daripada Zulaikha dan Mak Datin berpakat untuk melakukan kejahatan dengan Yusuf. Kalau tak ikut, Yusuf masuk penjara. Lalu Yusuf mengatakan dalam ayat yang berikutnya, penjara lebih aku suka. Ini yang menyebabkan Yusuf masuk penjara. Nampak tak? Masya Allah, kehebatan Nabi Yusuf. Itu dia. Ya. Dan kehebatan wanita-wanita yang merancangkan makir mereka. Okey. Di sinilah yang agak menarik. Ya. Apabila di antara juga perkataan isteri Al-Aziz tentang Yusuf ketika perempuan lain mencelanya, memperhatikan rasa senang kepada Yusuf. Wanita berkata, itulah dia orang yang mana kamu cela aku kerana tertarik kepadanya. Ia memperlihatkan ketapanan lahir Yusuf kepada mereka. Kemudian berkata, dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi ia menolak. Dan sesungguhnya jika ia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya ia akan dipenjarakan dan ia akan termasuk golongan orang yang hina. Kemudian ia memberitahu mereka akan ketampanan batin Yusuf dengan iffahnya, menjaga diri, sehingga ia mencerita kepada mereka kebaikan batin Yusuf sekali melihat ketampanan parasnya. Dengan arti kata Yusuf, kata lain, Yusuf mempunyai dua sifat terbaik. Sifat wajah dan sifat hati dia. Kerana menjaga kehormatan dia. Jadi, dua ini bergabung dalam satu diri kepada Nabi Yusuf AS. Jadi, cukup cantik ya kisah Nabi Yusuf. Rasulullah SAW mengingatkan dengan doanya, wahai Allah, sucikan diriku dari dosa-dosaku dengan air salji dan air dan salji dan serta embun. Dalam doa ini Rasulullah menjelaskan sangat perlunya badan dan hati terhadap sesuatu yang bisa membersihkan, mendinginkan dan menguatkan. Doa tersebut mengandungi permohonan semua hal tersebut di atas. Yakni dengan arti kata lain, berkaitan antara satu sama lain, ya, pembersihan hati kita dan tubuh badan kita. Mirip dengan di atas doa yang diucapkan Rasulullah ketika keluar dari kamar mandi, yakni bilik air kecil. Apa dia? Macam mana kita baca doa? Keluar tandas, ghufranak. Ya, ghufranaka, maksudnya, ya Allah, berikanlah keampunanku. Subhanallah, maha suci Allah. Saya agak tertarik dengan doa ni. Kita buang air, keluar-keluar, ghufranaka. Ya Allah, ampunkan aku. Apa dosa kita kan? Tetapi menunjukkan penghambaan kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kalaulah kita tak boleh buang air, ya, subhanallah. Bukan main, kerana saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah, tak boleh buang air 1 minggu, tak boleh. Minggu akhir baru buang air. Itu pun pergi hospital dan dibayar dengan jumlah yang mahal. Tuan-tuan dan perempuan, nak buang air kena bayar. Bukan 20 sen masuk tandas tu, 50 sen, tak. Nak buang air tu terpaksa bayar dengan harga yang mahal, terpaksa guna doktor apa semua, ubat-ubat yang ditetapkan, baru boleh. Kalau tak, seminggu tu memang dia kata tak boleh buang air. Subhanallah, kita Masya Allah, bila-bila masa boleh buang air. Nikmat tu, pasal buang air jatuh nikmat. Ada yang tak boleh tidur, subhanallah, tak boleh tidur. Makan ubat malam pun tak boleh tidur. Ya, kita tak tahulah.
Kita sampai dalam kelas boleh tidur. Punya dahsyat kan. Nikmat Allah yang bagi kepada kita. Ya, perlu kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Ya, subhanallah. Baik. Dalam doa ini terdapat rahsia bahawa kekotoran akan membahayakan dan menyakitkan badan jika tertahan, betul. Dan jika tidak dikeluarkan. Sementara dosa akan memberatkan dan membuatkan hati sakit jika dibiarkan melekat di dalamnya. Kedua-duanya adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi badan dan hati. Sehingga Rasulullah memuji Allah keluar dari kamar kecil yang terbebas dari sesuatu yang bisa membuat badan sakit. Bersyukur ketika badan merasa ringan dan segar. Dan pada saat yang sama, Rasulullah memohon kepada Allah yang membebaskan dari penyakit lain dan menyelamatkan hatinya darinya. Masya Allah, ya. Dengan arti kata lain, ghufranaka, kita bersyukur nikmat Allah ringankan badan kita daripada penyakit ini, yakni buang air, dan kita bersyukur kepada Allah dengan taubat kita yang telah membersihkan hati kita daripada kekotoran najis. Jadi benda-benda ini dikait rapat, jangan kita pisahkan. Ya, berarti jaga badan kita, oleh kerana itu badan kesihatan kita kena jaga. Ya, lepas tu jagalah hati kita, kerana dua ini bersaing hebat. Ya, kena sama-sama. Kalau tidak, kalau hati sakit, badan memang biasanya sakit. Tapi kalau badan sakit, kadang-kadang hati memerlukan kekuatan. Kadang-kadang kita jadi malas, jadi tertekan. Yang macam pernah saya cerita, Allah uji seorang hamba Allah ni. Ya, saya kenal dia. Suatu hari perkahwinan dia tu dalam tahun 80-an tu. Ya, subhanallah. Ya, iltizam dengan jemaah Islam, apa pergerakan Islam. Tiba-tiba Allah uji dia. Selepas dia dapat anak apa semua, ya, Allah uji dia. Kencing manis lah. Mata, dicabutkan mata dia. Tak nampak. Ya, tak nampak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Itu yang kita katakan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu kesudahan kita bagaimana. Daripada orang yang beriltizam, ya Allah, risau. Yang bila saya bicara ni pasal saya mengajar, lagi risau. Na'udzubillah, minta lindung Allah. Daripada orang yang iltizam dengan solat, sembahyang, puasa apa semua, dan iltizam dengan gerakan Islam, tiba-tiba ujian yang Allah bagi, mata tak nampak, agak tergoncang dia. Dan beberapa bulan tu mula tergoncang, sampai saya datang ziarah, isteri dia kata, "Ustaz, tolong doa, tolong tegur dia." Kenapa? Dia mula tak nak solat. Jatuh tak nak solat. Allah uji bukan sebarangan. Tak nak solat. Tolong tegur dia, kan? Jadi kita hanya mampu bercakap lah. Kerana kita duduk Kuala Lumpur, dia duduk daerah yang lain tu, mana nak datang ziarah tiap-tiap hari. Jadi kita bagi semangat, bagi apa semua, dan minta dia solat jugalah, teruskan sampai hari mati dia. Ya, Allah uji dia. Ya, dia tak berminat untuk solat sampai hari kematian dia. Subhanallah, ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tu dia, ya, ujian yang Allah berikan kepada kita. Bila sampai tahap begitu, na'udzubillah. Oleh kerana itu kadang-kadang sakit berbahaya. Ya, minta Allah kuatkan iman kita. Kerana kadang-kadang kalau sakit, iman kita bertaraf Nabi Ayub, Masya Allah. Tapi kalau sakit, iman kita bertaraf macam kita ni, risau, kita buruk sangka kepada Allah. Minta Allah jangan sakitkan kita dengan sakit yang teruk-teruk lah. Ya, amin, ya Rabbal Alamin. Allah pelihara iman kita. Jadi rahsia dari perkataan doa Rasulullah dan doa Rasulullah jauh melebihi sesuatu yang terbetik atau terdetik dalam benak hati kita. Jadi maksudnya kita tidak akan memahami melainkan apabila Rasulullah terang ataupun ulama salaf terang apa maksud dia. Ya, kadang-kadang memang saya sendiri fikir, kenapa kita keluar tandas baca ghufranaka? Ya, memang saya terfikir kenapa? Ya, tapi boleh agak dah. Satu kenikmatan yang Allah bagi. Dan nak masuk tandas kita minta perlindungan. Lepas tu keluar ghufranaka. Macam tak kena. Tetapi hakikatnya hari ini kita menyaksikan penerangan yang sebenar. Nikmat Allah itu ada dua, antara hati dan tubuh badan kita. Allah berikan keselesaan pada badan kita dan kita minta keampunan, Allah bersihkan hati kita. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan? Kita berhenti kat sini. Yes, ya. Lain pada dalam buku ni boleh tanya Ustaz? Boleh. Tanya. Ustaz, ni bahasa solat ni, saya senang saya draw lah. Okey. Ya, kalau
Qabliyah Qadiyah, qabliyah wa ba'diyah. Isya ya Ustaz. Aywa. Yang ni solat Isya ya. Ya, na'am. Kita buat sebelum tu Qabliyah. Qabliyah ya. Selepas tu kita buat Ba'diyah kan? Aywa. Okey, yang saya faham, selepas tu kita buat 4 rakaat. Boleh buat rakaat, ada spesifik Terus. pahala dia 4. So, saya faham 4 tu jadi Ba'diyah lah, 4 Ba'diyah. Tapi saya baca pula, rupanya di sini pun kena buat 2 baru buat 4. Okey. Baik. Berkaitan dengan qabliyah atau ba'diyah. Okey, saya pun okeykan juga. Okey pula. Saya pun tulis juga. Tak stabil lagi berdiri. Kaki tu. Tak sakit kaki. Okey. Dah tua tak? Kita ambil subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okey. Qabliyah wa ba'diyah. Kita bicarakan qabliyah wa ba'diyah. Okey. Ini qabliyah. Ba'diyah. Oh. Ba'diyah. Okey. Qabliyah subuh 2. Okey? Ya. Ba'diyah tak ada. Ya. Qabliyah az-zuhur 4. 4 ataupun 2. Ba'diyah zuhur 2 atau 4. 2 ataupun 4. Okey, 4 ataupun 2 sama. Asar Qabliyah. qabliyah berapa? 2 atau 4. Okey, kita ambil 4. 4. Okey. Nanti 2 saya bahaskan. Ba'diyah tak ada. Ada. Maghrib okey, maghrib ada 2 Ya. atas pilihan. 2. 2. Isyak Isya selalu saya buat 2 lah. 4. selalu kau buat. Okey. Okey. 2 atau 4. Isyak ba'diyah ada 2. Ya. Okey. Tapi Sekarang ni ada special. nanti jap. Okey. Ini yang disebut dalam hadis yang nyata jelas. Maksud disebut satu-satu ada ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Ini yang disebutkan. Okey, cuma menjadi perbahasan ulama disebabkan yang qabliyah ni disebabkan Rasulullah mengatakan di antara 2 azan. Di antara 2 azan ada rakaatain, 2 rakaat. Jadi ulama berbagi perbahasan, ada yang mengatakan 2 rakaat itu bukan qabliyah. 2 rakaat solat azan. Dan ni lepas azan buat. Kan? Solat lepas azan buat. Okey. Tetapi ulama yang lain mengatakan dia adalah qabliyah. Jadi oleh kerana ada sebutan begitu, kita kena raikanlah. Ulama-ulama mengatakan begitu. Jadi di sini jadi ada 2 atas nama asalnya selepas azan. Tapi ulama mengatakan boleh dia atas nama qabliyah. Tetapi kalau nak khusus macam ni yang disebutkan solat sebelum subuh, solat sebelum asar, semua begini. Dan di sini juga akan jadi ada 2. Jadi pilihanlah. Okey. Kalau nak kata qabliyah isyak, memang asalnya satu hadis tak ada disebut kalimah. Dia jatuh hadis ini datang disebabkan apa? Di antara 2 azan, yakni iqamah dan azan, maka ada rakaatain. Jadi ulama mengatakan kita jadikan qabliyah. Qabliyah. Okey, ada pun ba'diyah. Okey. Subuh ba'diyah tak ada. Zuhur 2 ataupun 4. Asar memang tak ada. Okey, maghrib ada 2. Lepas tu ada perbahasan sikit siapa nak solat lain-lain. Okey, isyak yang confirm ada 2. Okey, ada 2. Yang ni lah 2 tu. Okey. Kemudian melalui asar yang dibahaskan, saya dapat juga dalam WhatsApp mereka ceritakan melalui ustaz tu. Namun dia kata hadis tu diriwayatkan Bukhari. Setelah saya cek tidak. Hadis itu tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Tetapi hadis itu diriwayatkan oleh Bazzar. Ada 2-3 saya forwardkan tu. Lalu bertaraf mauquf. Bila bertaraf mauquf sampai kat sahabat aja. Tetapi sahabat dia tidak akan buat melainkan dari Rasulullah. Oleh kerana itu dia angkatkan marfu' sampai Rasulullah. Maka ada 4 rakaat
selepas Isyak. Okey. Okey, selepas Isyak. Tetapi adakah selepas Isyak ni terus lepas Isyak buat 4 rakaat? Itu terpulang. Mungkin dia disebutkan 4 rakaat ini sampai sebelum subuh ataupun dimasukkan dalam kategori tahajud. Okey, tak apa. Tempat masjid Terhad. Okey. Jadi kena. Okey, dah habis. Okey? Jadi ni dia. Adakah dia selepas Isyak terus ataupun selepas Isyak sampai di waktu malam bertahajud? Itu menjadi perbahasan. Jadi al-muhim memang ada 4 rakaat selepas Isyak. Tapi kalau Empat kita tu tambahan pada 2 kan? Ya, tambahan pada 2. so 6 lah kira. Kau nak buat dah. Nak buat 6 lah ke? Kena buat 2 tu dulu. Buat 2. Ini 4 rakaat yang dikatakan itu hanya satu salam. Satu salam. Satu salam. Tak ada tahiyat awal. Yang Zuhur tu kalau kita buat 4, satu salam juga. Satu salam boleh, 2 salam boleh. Tak jadi masalah. Ustaz, yang sebelum asar tu, yang sahih hadis ni yang 4. Ya, yang hadis 4. Yang jelas disebut 4. Yang 2 tu pilihan. So maknanya kita kena buat 6 lah Ustaz. Kalau kita nak buat lah. Kalau nak buat 6 boleh. So kena juga Buat- buat dulu yang ni. Itu terpulang. Bab yang- Itu terpulang. Bila bab sunat ni banyak kita mengatakan itu terpulang. Pasal itu pilihan. Okey? Faham? Okey. Ya, nak. Cerita sahabat Ustaz takut juga kita kan. Jadi sampai merajuk, itu merajuk lah kan. Merajuk. Merajuk tu kan. Ada doa tu kita mengelakkan dia uji sampai Doa lah. Doa. Itu terpulang pada kita doa macam mana. Itu minta doa sabatkan kita. Tetapkan kita dalam istiqamah beramal dan beriman. Ya Allah, janganlah bagi aku merajuk pada kamu ke. Macam tu kan. Maksudnya Allah tetapkan aku, sabatkan aku dalam beriman dan beramal kepada kamu. Itu je lah. Mudah-mudahan. Kita takut dalam bab-bab yang ini. Kita mati ni Ustaz, macam-macam boleh terjadi. Ya. Kan? Itu yang jadi masalahnya kerana saat akhir kematian itu adalah keputusan kita. Maksud kalau baik, amalan kita baiklah. Kalau tak, itu yang Rasulullah kata, sejengkal lagi nak masuk syurga, tiba-tiba beramal dengan amalan ahli neraka. Sejengkal lagi nak masuk neraka, tiba-tiba beramal dengan amalan ahli syurga, masuk syurga. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta